Gelip-gelip ku sangka api, kalau api di mana uburnya, hilang gaib ku sangka mati, kalau mati di mana kuburnya. Hai hampa, Assalamualaikum, welcome back to Mata Malisa episode 2, maksudnya part 2 lah untuk kesinambungan yang pertama. Siapa yang tak tengok lagi untuk part 1, wajib untuk hampa habiskan untuk hampa faham cerita untuk part 2. So tak hampa berlengah-lengah lagi. Jadi Bibi nak beritahu hampa terima kasih banyak-banyak. So sebelum kita start cerita, jangan lupa hampa kena like, lepas tu hampa kena subscribe dan tolong klik tombol loceng tu, kling, untuk subscribe dan noti untuk tiap kali video Bibi naik, hampa boleh terus on tengok lah. Okay, hai hampa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam menunjukkan dekat pukul 3 pagi. So saya tengah shoot untuk hampa, demi hampa. So saya tak lena-lena lagi. And Bibi nak beritahu dekat hampa, dalam sebarang penceritaan ni anggaplah hanya sebagai hiburan. Jangan terlampau taksub, jangan terlampau nak take serius. Biarlah saya dengan Allah saja yang mahu mengetahui segala sesuatu. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, dia yang tahu apa yang terjadi, dan itu semua tugas dia. Jangan kita jadi manusia ataupun hamba Allah yang suka bertikai raja Allah. Okay? So bukan apa, saya berkongsi apa yang saya patut kongsi. Jadi saya berkongsi kisah-kisah yang pernah saya sendiri alami, iaitu based on my true story. So bagi Bibi lah, Bibi buat video ala-ala kadar macam ni. Okay? So apa nak terima, apa terima, tak mau terima sudah lah. Okay? Alright. First, kesinambungan siapa yang tengok part 1 hari tu, hampa pun tahu di mana Baby cerita bermulanya di situ, di mana Baby start tu, nampak. Tapi tak heavy, ikutkan ada satu cerita tu yang Baby cut, Baby terus sambung ke cerita Baby jumpa satu perempuan yang macam Amoy kan, dekat Petronas kan. Okay, sebenarnya sebelum tu ada juga dalam tahun yang sama, dalam umur di umur-umur itu, Baby ada satu pengalaman yang bagi Baby start tu lah Baby mula mengkaji yang sama ada Baby ni menampak ataupun tidak, ataupun memang benda ni ternampak atau saja-saja, or macam mana. Tapi end up Baby dapat tahu juga benda ni rupanya something wrong. Okay, so Baby nak ceritakan apa khas di Mata Malisa. So Baby nak beritahu dia, cerita dia macam ni. Pada yang start, yang bila ramai sangat tanya, start bila Baby ni mula tahu pasal benda-benda macam ni, tak, kita boleh nampak sikit-sikit lah, tak ada lah kita nak cerita itu ni, tak ada. Tapi macam mana pun bila kita cerita, orang akan persoal kan, ni awal dia ni pergi mana nampak tu, kita tak minta. Mungkin benda tu saja nak tunjuk, mungkin ada sebab-sebab dia kenapa dia pilih orang tu untuk dia dekat. So tak payahlah ada setengah yang kecam-kecam duk cakap orang tu memang sebenarnya orang tu dekat dengan jin, jangan anggap tu kebaikan. Astaghfirullahalazim, bila orang duk berceramah cerita bagi detail, hampa tak mahu faham, hampa duk bertikai pula. Tak tahu nak cakap lah kan. Tapi saya Baby malas, so Baby nak carry on dengan alright. Cerita start bila journey Baby boleh duk jumpa benda-benda macam ni. Lepas after case daripada dengan perempuan yang penampakan perempuan dekat Petronas ni, ada satu benda yang Baby rasa Baby tak boleh lupa. Is about satu cerita yang mungkin bakal mendirikan bulu roma anda. Sebabnya saya sendiri yang cerita ni pun cering, sebab saya seorang-seorang. Alright. Cerita ni berat sebenarnya, tapi Baby pilih untuk bercerita, untuk berkongsi di YouTube Baby sendiri. Tak salah Baby rasa. Mungkin dah sampai masa untuk Baby share juga. Sebab mungkin untuk episod ni akan jadi part 1, part 1 dah ada, part 2, part 3, mungkin ada part 4, mungkin akan panjang sikit. So apa yang Baby boleh cakap dekat sini is berat juga ni. Alright. Ada satu peristiwa di mana malam tu Baby dengan kawan-kawan journey macam kami ni pergi overnight. Okay, macam kami ronda-ronda overnight lah. Masa tu Baby stay dekat rumah sewa, macam duduk pergi tidur. Biasalah duduk pergi tidur rumah sewa, member apa semua. Dan rumah sewa kami tu something sikit tau.
Tapi apa yang baby boleh abang kat sini something yang macam mana tau. Aduh, sorry, dia macam berat sikit. Okay. Ambil semangat juga nak cerita kat apa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak start pun dengan doa kan. Tak apa, kita start dengan Ayatul Kursi. Baby dah start sorang-sorang tadi. So hampa yang tak baca lagi, bacalah apa patut. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ada satu masa ni baby dengan kawan-kawan ni memang jenis kami suka overnight. Satu lagi baby rajin ikut kawan-kawan, macam baby berubat, suka ikut apa semua kan. And finally satu kejadian ni dah pun merubah persepsi baby pasal benda-benda ni. Dulu baby ni orang dia sangat suka main ke benda-benda macam ni. Bukan main lah, maksudnya baby ni orang dia macam dulu macam rajin buat lawak lah juga. Tarak lah apa, macam baby suka bagi dia berfikiran logik dulu. Macam apa-apa ampun sikit-sikit hantu, ampun suka salahkan hantu tak kacau ampun salahkan hantu, macam tu lah. Sampai kalau nampak apa-apa pun baby akan macam alah tak ada apalah, mungkin aku terlalu tempat dia, macam tu baby kira anggap biasa-biasa. Bukan nak kata tak percaya 100%, no, percaya, tapi tak macam tak iran sangat kan. Sampailah bila diri sendiri kena, memang baby pegang pada satu perkara tu, pada satu prinsip itu, lagi tak kena, lagi aku tak nampak yang the real one, macam aku tak nampak, tak yakin yang memang benda ni aku nampak, so aku tak percaya, macam tu. So baby ni orang dia macam fun. Baby ni suka berlawak, suka berlawak. Baby ni keloloh sikit kan. Jadi bila baby suka berlawak ni, tapi baby take serious je. One fine day, kami balik pada overnight. Balik dah pusing nak island apa mana ke. Lepas tu kami balik rumah sewa. Okay, sampai dekat rumah sewa, masa malam tu baby memang dah rasa agak leng. Seorang member kami ni, roommate dalam rumah sewa ni, dia tak ikut kami malam tu. Padahal dia ni penakut yang amat. Serius baby awak, dia memang penakut yang amat. Hampa bayangkan, daripada petang dia dah act like macam dia dah pelik tau perangai dia. And then kami kata, weh jom lah kita nak overnight malam ni semua. Selalu dia yang paling nak ikut sekali, dia yang paling riuh sekali. Tapi suddenly dalam hari tu dia cakap, aku tak mau pergi mana-mana, aku nak duduk rumah. Apa nak pergi apa pergi apa semua. Cakap kami balik pukul 2-3 pagi tau. Sekali nak makan apa tak apalah, aku keluar dengan tunang aku apa semua. Lepas tu dia kata dia balik rumah apa semua. And sampai-sampai tu baby pelik, baby nampak kasut dia dah. Bila baby nampak kasut dia dah, motor dia ada, cakap dia tak keluar ke. Selalunya kalau lagi kami tak balik, dia takkan balik rumah tau. Sebab rumah tu pun memang, sebelum kena kacau ni pun rumah tu memang something lah. Tapi baby ni jenis yang paling jarang nak kena kacau. Dia pun aja duk kena. Tapi dengar-dengar menangis-menangis tu ada lah. And then baby pun buat tak tahu lah. And then baby cakap kat dia apa, weh, baby nak panggil nama member seorang ni lah kan. Kata dia ada kat rumah, dia tak keluar ke macam mana. Masa tu kami dah pelik dah, macam memang kami semua kenal dia, memang agak pelik lah bila dia tak keluar, end up dia macam duduk kat rumah macam tu. Memang kami dah rasa something. Then pergi ketuk masuk bagi salam apa semua, ketuk pintu bilik dia, pintu dia lock daripada dalam lah. So cakap dia ada kat dalam ni, tak apalah, seorang lagi roommate share bilik dengan dia. And dia bila share bilik dengan dia, kawan ada kunci lah, kita tak apa, sat dia lena kot apa. Tapi baby duk rasa tak sedar hati. Baby rasa macam tak sedar hati, tak pernah rasa feeling tu sebelum tu. Lepas tu kami pun dia ambil kunci, dia buka-buka apa semua, buka bagi salam. Buka pintu. So baby nak apa bayangkan, kami tengah beratuk di depan pintu bilik dia, yang tiba-tiba semua beratuk macam buat perut macam tak biasa pergi bilik tu. Semata-mata sebab kami heran dia dekat rumah. Ni kawan ni buka gelap ya amat. Hampa bayangkan kami buka pintu bilik, gelap bilik tu. Kira macam itu lagilah menimbulkan syok wasangka. Sebabnya dia ni penakut tau. Macam mana boleh tidur dalam gelap, dalam bilik gelap, apa boleh tak buka. Memang masa buka pintu bilik tu meremak. Astagfirullah, cerita kat hampa, kami punya bulu roma berdiri ni, meremak ni. Rasa macam macam something lah bilik tu, macam buka rasa macam cering tu. Lepas tu tak apa, gagal lah switch lampu tepi pintu. Gagal. Member tu orang ni dia dah biasa lah bilik dia tahu lah macam mana kan. So dia masuk bilik dia, masuk terus dalam gelap tu. So baby duk cari lah lampu dekat tepi kan, duk cari switch. Baby buka lampu, baby switch on je,
Baby nampak member kami ni yang tak keluar ni, yang cakap tadi yang agak slow ni, yang agak penakut ni, dia tengah duduk dekat hujung bilik, macam penjuru bilik tau apa. Dia tengah duduk dekat penjuru bilik sambil peluk tubuh. Dia duduk tapi dia peluk tubuh macam ni. Tangan dia genggam dua macam ni. Dia duduk dekat, dia kira peluk lutut lah, like like something sama macam live pak. Sorry, terberatuh nak tunjuk kampung macam mana, terjatuh pula lampu. Okay, so not really spontan kan. Macam nak simpan depan kan. Alright, and then dia tengah berpeluk tubuh macam ni tau. Bila dia berpeluk tubuh macam tu, like Baby macam pelik sebab dia memang rambut dia macam ni, dia sengaja duduk macam ni. Baby nak serta pun cering sampai aku nak serta berketak-ketak ni. Sebab kita tengah bayang the situation ni masa tu, sebab saya tak boleh lupa sampai lah. Sebab dekat sini lah bermulanya titik sampai sekarang saya diganggu oleh satu makhluk ni, di mana kita akan cerita untuk episod ni kan. Okay, and tu dia tengah duduk peluk tubuh macam ni. Kepala dia dekat macam ni lah. So tapi dia macam antara tengah ni, kepala dia macam ni. Rambut dia parah ni. Dia potong, dia macam amoy-amoy sikit dekat sini. So dia duduk sini. Member seorang ni pegang dia, panggil nama sekian-sekian lah, macam, weh, hang okey tak ni, hang okey tak ni. Masa pegang tu dia tepis. Dia macam tu tau. Macam bunyi dia tu macam cering. Sebab masa tu Mimi kat situ, kami kat situ, sebab masih segar ni ingatan geng-geng kami. Jadi macam dia macam tu, tapi cakap Allah Akbar. Dia pun semua pegang Baby cakap, dia masa tu memang Baby tak tahu apa lagi, macam tak berapa nak layan sangat sebab Baby ni macam masa tu masih lagi main-main lah. Lepas tu okay, aku tak berapa nak tahu macam sekarang lah kan. Jadi Baby macam Allah, lepas tu kita nak buat apa ni, dia pasal apa semua. Tapi Baby percaya, kata ni ada benda tak kena. Baby cakap macam tu. Dalam masa yang sama, dalam kami duk tengok dia duduk kat penjuru macam tu dia duk mendengus, yang macam dia tengah mendengus tu. Dalam keadaan dia mendengus tu, kami semua yang duduk rapat dekat dinding ni macam, Allah, aku nak buat macam mana ni. Telefon lah tunang dia apa semua. So suddenly dia pun telefon tunang, dalam duk telefon tunang dia ni dekat tingkap dia jenis tingkap kami. Biasalah rumah dulu tingkap jenis macam tu ada langsir lah. Tingkap yang jenis macam biasa lah, yang boleh cabut keluar tu. Tingkap biasa lah orang panggil, tingkap kacauan aku tu kan. And then ada penampakan, macam kami nampak ada orang pergi balik dekat antara tingkap tu. Kan dua tingkap macam ni. So ada orang pergi balik. Patah Mai. Apa bayangan. Dan dia bukan macam berjalan, dia macam lepas tu dia macam turn, dia macam mundar-mandir tau dekat tingkap tu. Hampa bayangkan kami punya cering ni, sebabnya memang kami tak nampak, seolah-olah dia berjalan. Dan orang tu tinggi, bayar-bayar tingkap, bukan bayar-bayar tingkap, setara tingkap tu. Maksudnya dia tinggi, yang tersangatlah tinggi. Sampai kami nampak macam tu lah. Macam tu dia patah balik mai. And masa tu memang rasa macam tak sedar hati lah. Cakap dah binatang apa pula dah ni, cakap tu. So dia telefon tunang dia semua. Dan masa telefon tu, okay, member Baby ni dalam masa yang sama, tengah kami duduk halik tu, dia berdiri tau dari duduk ni. Hamba bayangkan dia tak payah berdiri macam ni, dia berdiri terus, like so straight terus. Dia macam berdiri macam masa dia duduk macam ni, dia diri macam ni kat tingkat tu. Lepas tu dia tengok kami macam tu, like saya tengah cerita bercerai. Astaghfirullahaladzim. Sangat scary. Aku memang, saya bila duduk cerita ni, saya tengah terbayang balik. Jadi saya rasa macam masih duduk dengar lagi suara tu. Bayangkan dia berdiri macam tu. Dia berdiri macam tu, dia mendengar. Sampailah seorang member ni cakap, tak boleh buat apa ni. Long. Dia pun long. Allahu Akbar. Masa dia jerit Allahu Akbar tu, member ni berlari. Hampa bayangkan weh, dia lari mai kat kami. Lari macam melulu tu macam orang kata melulu dia melulu mai. Dia melulu mai kat kami ni. Kira macam tapi dia berhenti. Kira macam dia lari, dia memang berhenti kami macam tu. Kira dia berhenti. And masa dia berhenti tu, kira memang rambut dia macam tu memang kepala dia macam ni. Dia tengok kami tu, dia lapar. Dia cakap dia lapar. Dia cakap
Astaghfirullahalazim. Cering ni, saya duduk cerita ni pun cering. Dia kata lapar macam tu. Baby ingat lagi muka dia sebab dia cakap dengan baby. Dia tengah bercakap dengan saya. Okay, saya yang mana yang tak tahu baby bahasa Kediri baby. Okay. Dia memang bercakap dengan baby masa tu. Baby baris paling depan. Dia pun dia menyorok belakang baby. Jadi bilik besar ni dinding, ni kami. Oh bayangkan. Kami kat 6 orang. Lepas tu dia kata lapar. Baby cakap, nak makan apa? Lapar, jomlah kita makan. Baby kata ada. Dalam keadaan yang macam ni, muka dia dengan baby tak jauh pun. And then dia tengok baby tu, dia senyum. Dia macam senyum yang sinis tau. Dia tengok baby masih ingat lagi raut wajah dia. So baby boleh buat lah macam like tu. Baby kata baby cering sebab benda ni happen in reality yang memang jadi masa tu. So dia memang cakap dia lapar. And then kami kata, so nak makan apa? So member ni kata tak apalah, kami heret dia. Sementara kami nak macam cacah buat macam tak ada apa. Tapi tunang dia tengah on the way mai. Memang tunang dia tu memang buat apa yang betul lah. Ada kawan-kawan dia pun yang jenis macam ada yang tahu ubat Shifa ni sikit, dibawa mai lah. Jadi tengah tunggu tu, sementara nak tunggu nak sampai tu, kami masak Maggi. Bayangkan sepanjang kami nak masak Maggi kat dapur, dia tunggu dekat sofa depan. Yang lain-lain tunggu tapi kami berdiri. Dia duduk atas sofa, kami berdiri. Tunggu Maggi masuk. Bayangkan buat Maggi ni. Maggi masa tu kami buat Maggi cinta gari. Jadi saya ingat lagi Maggi cinta gari. Maggi tu pula Maggi baby pula tu. Kira ada 3 bungkus, kami buat 3 bungkus tu. Bayangkan kami buat 3 bungkus. Masa kami bagi dia makan. Apa bayangkan masa sampai je Maggi tu panas weh, serius. Tak tahu nak cakap. Panas. Memang nampak asap tu ni, kita orang macam hirup dah sikit-sikit. Tak bohong weh. Like tak bohong. Sampai saja Maggi tu, dia macam pegang mangkuk tu. Allah Akbar. Berat sih cerita ni kan. Macam tu situation masa tu. Dia hirup dalam keadaan panas macam tu. Hampa bayangkan. Memang baby macam ya Allah. Masa tu memang dah rasa tengok depan mata tu, dah mula rasa efek. Nak tengok sangat kan, tak percaya sangat kan. Macam tu masa tu baby rasa. And then sambil makan tu semua, ayak kami bagi jak. Dulu kami ada ayak putih lah. Kami kat rumah saya kami bubuh ayak masak siap dalam satu jak putih tu lah. Abang nak tuang dengan cawan. Bagi ayak tu dia teruk macam tu saja. Macam seolah-olah dia haus dan tak makan berapa lama. Apa yang lagi menakutkan, bila boyfriend dia ni sampai, boyfriend dia, tunang dia sampai dekat depan pintu, dia pun bagi salam kan, bagi Assalamualaikum. Bayangkan sebelum bagi salam, dia ni dah cakap, siapa suruh hang panggil dia? Macam tu. Kami macam, panggil siapa? Macam terkejut kan. Dia tengok tunang dia bagi salam, dia macam dah tahu dia pun sampai. Lepas tu dia cakap, tunang hang, aku tak cakap pasal dia. Dia kata macam tu. Dia macam nak kata dia tak cakap lah pasal tunang dia tu. Rupanya masa kami buka pintu tu, baru kami tahu tunang dia mayat orang yang boleh berubat lah. Baru kami faham maksud dia tu. Masa nak masuk tu kan, dia memang dah duduk. Dia macam dah mula tukar karakter. Dia dah duduk atas sofa tu. Dia dah macam tangan dia semua dah macam ni. Dia duduk macam ni, duduk mencangkung. Duduk atas kerusi macam tu, macam bertenggek. And then dia macam ayak liuk ni menitik tangan dia macam ni. Baby ingat lagi, memang dalam keadaan macam tu lah. Memang menitik ayak liuk, serius. Baby tak bohong. Like tak tahulah kenapa kali ni saya sembang ni. Kalau sorry kalau tak sampai, tapi sebab saya terbayang situation tu sebenarnya. Bagi saya sangat cering dah saya kat sini sebenarnya. Sebab benda tu happen. Dan ustaz tu bagi salam. Dia tengok masa dalam keadaan dia macam ni tu, dia panggil nama baby. Serius, like serius. Dia panggil nama penuh saya masa tu. Masa dia panggil nama penuh baby tu, diri ni rasa seolah semangat tu ada orang rentak. Macam jadi macam takut. Serius, itu pertama kali dia sebut nama penuh baby.
dia, jadi baby macam sorry baby tak boleh sebut, tapi boleh sebut nama depan lah. So nama baby ada Rose kat depan, jadi dia sebut nama tu dan dia end up kat tengah ada nama lagi. So dia sebut nama sampai habis lah nama. So dia sebut Rose sekian-sekian Marlisa. Lepas tu baby macam terkali kan, tu dia gelak. Gelak macam tu. Bila dia gelak macam tu, masa badan baby rasa terketak-ketak like macam something yang memang tengah attack baby. Baby memang kata tak pernah rasa feeling yang macam tu hampa. Memang like baby cerita terus, memang tak pernah rasa feeling yang macam tu. Hampa cuba bayangkan guys. Semangat seolah-olah ditarik. Macam hang jadi macam takut-takut. Hang jadi macam takut tau. Lepas tu ustaz ni kata pasti hang panggil dia. Suka dia cakap. Aduh dia cakap tak boleh. Hang nak kena suka kat aku pasal apa? Dia jawab kat dia macam tu. Walaupun dalam keadaan macam tu, tapi mulut ni rasa ringan. Hang nak kena suka kat aku pasal apa kan? Aku tak kenal apa semua. Dia cakap, kan tak percaya. Betul, bukan nak cakap. Itulah pengajaran untuk saya masa tu. Sebab selalunya baby tak percaya benda tu. Jadi dia cakap, kan tak percaya macam tu. Seolah-olah dia sindir baby tu. Macam dia poli lah no. Bila jadi macam tu, kita nak damai aku biru lah. Duk main siru mak abah dah. Duk main takut dah. Dia punya betul-betul dia main ketak macam syok karin. Dia apa tahu tak. So baby kata, ya Allah, dia berapa baik. Kata, hamai mana ni apa semua. Dia kata, aku memang ada kat sini. Dia cakap. Lepas tu ustaz kata, sudah. Ni baby tak mau cerita yang end up dah. Baby nak sambung yang seterusnya. Kami berubat dia betul. And then benda tu keluar lah. Tapi masa after dia berubat semua, keesokan harinya ustaz tu nak main pagar rumah. Jadi ustaz tu bagi tahu dekat kami semua lah. Cakap, kata, benda tu bukan benda yang ada di dalam rumah ni. Yang kat rumah ni pun dah ada benda, tapi dia tak kacau. Dia duduk luar saja. Tapi benda ni ada ikut atas barang tertentu. Mungkin salah seorang roommate kami dia bawa balik barang apa-apa, dia ikut barang tu. Tapi dia pilih orang yang dia nak. Maksudnya barang yang dia bawa balik tu antik dan dia macam umpama ada pewaris. Benda tu memang kena perasap dia apa semua, tapi bukan kerih. Lah kali semua pakai duk fikir apa. Finally kami found dia punya jawapan bila member yang seorang ni, like sebenarnya member yang seorang ni, dia baru teringat, aku ada pergi dengan family aku dalam 3 bulan lepas. Aku ada pergi Bali. Dia cakap macam tu. Dekat Bali kan banyak barang-barang antik kan. So dia ada beli something. Entah kenapa dia teringat dekat benda tu. So baby tanya dia, hang beli apa? Dia beli pensel. Pensel tu ukiran kayu. So dia kata sebab unik dan cantik, dia belilah pensel tu. Pensel tu ukiran kayu je pun, tapi memang cantik. Pensel batang dia tu ukiran kayu. And then baby cakap, Buk Mai aku nak tengok. Masa tu memang cakap lah kali dia pun pergi ambil. Dia pergi ambil. Kami tengok. Dia katanya dia, hang duk perhati tak hang punya pensel ni? Dia kata, dok. Hang tengok elok-elok. Baby kata kat dia. Hampa bayangkan masa baby ambil pensel tu, baby tengok dekat-dekat, baby kelebek tu. Sebenarnya ukiran tu bukan ukiran biasa hampa. Ukiran tu sebenarnya ukiran dewa-dewa, patung-patung sembahan di Bali. Yang lidah terkeluar tu, apa semua, muka dia apa semua kan. Yes. Dan dia tak sedar langsung, dia membeli je. So dia ingat macam ukiran kayu like biasa, rupanya ukiran tu. So kami dah tanya ustaz tu. After that tu ustaz kata, ya, dia ikut benda ni lah. Kali jumpa dia pun macam, ustaz tu settle macam mana kau tanam, macam mana kau. So settle lah high di rumah sewa. Ingatkan habis di situ saja. Kami pun hidup aman bahagia. Mereka lagi hidup aman bahagia. Selang beberapa bulan, lepas dah clean rumah, dah tak ada apa, dah huha, dah seronok, inilah detik yang betul-betul bagi saya mula dah pergi tanya dan mula tahu yang sebenarnya adalah baby ni sikit-sikit kaitan dengan benda-benda ni rupanya. Alright, 3 bulan 4 bulan berlalu macam tu. Ada satu hari ni baby sorang-sorang dekat rumah. Baby memang tak kisah duduk sorang-sorang kat rumah.
Baby sorang-sorang kat rumah sewa masa tu. And then masa tu baby rasa hari tu lemau sangat daripada Zohor. Dari lepas Zohor sampailah ke maghrib, baby rasa lemau je. Baby tak mau mandi hari tu. Baby duduk depan TV sampai petang, sampai sayuk, sampai maghrib. Tak semayang. Itulah antara pintu-pintu utama yang boleh buatkan mereka lagi kuat untuk pengaruhi kita. Okay. So ingat, jahat macam mana pun kita, tak buat 5, buat bila 1, 2, jangan tinggal langsung. Macam mana nak cakap, bukan nak cakap baik, at least perlahan lah perbaiki diri, istiqamah insyaAllah apa. Sebab sebenarnya tu dinding utama untuk hang. Kalau macam orang kata, kalau hang tak buat 1 pun hang tak buat, macam mana tiang pun hang tak buat, macam mana hang nak tunggu on the way nak ada tiang lain. Dalam 5, 1 pun tak buat, itu habislah kita punya senjata utama, peninding kita yang tegar tu tak ada. Okay. So sambil-sambil tu kita selit dah juga kan, hampa buatlah walaupun kita jahat. Allah saja yang jahat. Allah tahu kita bila kita nak semayang. Memang betul-betul kita ikhlas, tak payah duk kira dengan mulut orang. Okay. Alright. So sambung, hari tu baby rasa lemau, baby rasa tak larat. Lepas tu baby kata, rasa tak sedap hati lah, rasa nak mandi. Lepas maghrib baru rasa nak mandi. Masa lepas maghrib baru nak mandi tu, baby mandi apa semua, cun-cun 8 lebih 9 insya-Allah keluar pada bilik. Dah siap-siap semua dah, keluar pada bilik, duduk balik depan TV tadi. Okey, dekat pekarangan hall kami tu ada cermin yang agak panjang tu, cermin jenis memanjang. Jadi bila cermin memanjang tu baby lalu, kan kita akan nampak kepala kita kan. So baby lalu tu, baby sikit-sikit rambut. Masa tu baby sikit-sikit rambut. Baby nak continue duduk lah dekat sofa. Kira ni cermin, bawah ni sofa, ni TV. Baby perasan tau, baby sikat. Baby mula tu mungkin kita anggap macam perasaan, tapi saya tak rasa benda tu perasaan sebenarnya that time. Bila hang pusing, hang patah balik, hang rasa macam benda tu tak patah balik. Baby faham tak? Baby tengah pusing macam ni tengok TV, lepas tu sambung sikat, patah balik, lepas tu tengok TV balik. Dan baby rasa yang masa baby tengok balik tu, benda tu stay kat situ, tapi baby patah balik. Memang baby rasa taklah, pengaruh movie apa semua. Baby cakap yang tu, tak ada apalah. Okay. Baby duduk kat sofa, rambut baby letak kat belakang sofa biar terjurai ke bawah. Tengah elok-elok tu tengok TV, tiba-tiba rambut baby kena sentap. Macam dari bawah tu macam wap, orang tarik, terangkat lah baby. Macam tu lah. Baby terangkat daripada sofa macam tu. Memang baby bangun tu ya. Memang cakap this is bukan feeling lah. Memang something wrong yang happen pun. Lepas tu cakap Allahu Akbar, benda apa ni. Lepas tu member balik, alhamdulillah lega selamat, dengar dia bagi salam dia balik. Lepas semua baby apa apa semua makan lagi apa. Dia pun masuk di dapur, dia mandi dia tak saya aku masak apa semua. Dia mandi baby duduk seorang lagi. Macam lega lah, rumah dah ada orang daripada nak balik lah. And then tengah perhati baby dengar ada orang panggil nama baby, panggil nama pendek yang mereka ni duduk panggil dalam rumah. So dengar baby hujung-hujung je. So baby buat tak tahu lagi. Makin lama makin keras. Mula dia panggil baby, baby buat tak tahu lagi. Baby macam tu. Ni baby lakon semula yang sebab baby ingat lagi. Ketiga baby, macam tu. Kira macam redik sampai baby terkali pindu. Kalau baby terkali macam Astaghfirullahaladzim, baby cakap tu. Tapi memang baby tak jawab lah. Masa baby terkali tu, dekat dalam rumah, memang like real belakang sofa baby tu, dekat penjuru antara pintu masuk, baby nampak ada satu penampakan perempuan yang sangat tinggi gila, tinggi lebih pada pintu, tinggi gila, tinggi, dan jari dia panjang runcing. Yang ni yang mana yang ikut live saya dekat lama-lama punya live, dia pun tahu pasal kisah ni, sebab dia ni sampai lah masih menghantui baby sebenarnya, masih menghantui saya sebenarnya. So tangan dia runcing, panjang, rambut dia satu panjang, dia punya muka kosong, umpama kayu yang belum diukir. Muka dia kosong hampa, tapi bentuk kayu. Muka dia tu kayu, faham tak? Muka dia tu kayu.
mulut dia ni umpama meluah dan nampak gigi sahaja berceracak dan dia tak ada mata. Dia cuma senyum saja. Lepas tu dekat leher dia ada loket warna hijau jet macam emas, ada merah, ada hijau. Tapi dia dalam satu batu ada 3 color tapi shining gila. Nampak scary, nampak menarik. Hijau dia tu more pada naik. Dia sebiji macam batu jet. Tapi loket tu berbentuk macam entah tapi besar. Rantai dia panjang. Dia pakai rantai. Ada loket nampak. So masa start pada tu lah baby macam Allahu Akbar. Baby dia ganggu dengan sangat teruk. Sangat teruk. Sehingga kan jalan penyelesaian dia, baby pergi cari seorang ustaz dekat Darul Shifa ni. Sebab dulu baby rajin duk pergi teman kawan-kawan berubat. So baby suka ambil tahu, suka belajar, ambil tahu ilmu pengetahuan kan. So ustaz ni, masa baby sampai kini kita sambung ke masa kita nak cari jawapan ni. Bila baby kerak duk nampak penampakan tu dan dia kerak kacau baby sampai baby bangun badan baby calak-calak ni. Baby terus ikhtiar dengan jalan tu. Baby cakap jom kita pergi cari jadi satu perubatan Darul Shifa ni. Masa tu kami pergi, and then masa tu nak pergi berubat member baby ni memang tu dia, nenek dia dulu memang ada, jadi Saka ni nak ikut dia, jadi memang pilih dia tak mau. Jadi kami pergi berubat. Masa sampai-sampai kat perubatan Darul Shifa tu, bayangkan tengah ramai yang duduk dalam tu kan, yang sakit-sakit kan. Ustaz tu tengah berubat pesakit, lepas tu dia suruh pesakit tu tepi, dia panggil kami, dia sambut kami masuk. Dia tak panggil kawan baby tau, dia panggil baby. Dia kata, kamu Maisat, dia panggil. Lepas tu saya macam, saya ke? Mais ni, hang main depan? Baby, ya Ustaz, hang nak main berubat ke? Dia kata, tak, saya teman orang. Dia kata, hang tu kena settle dulu. Dia kata macam tu. Saya terkejut. Saya kata, kenapa Ustaz? Hang main ni hang nak tanya apa-apa ke? Dia macam tak. Tu saya beritahu lah macam ni Ustaz. Cerita lah kat dia, saya nampak benda yang sekian pakai loket semua. Lepas tu kerak kena kacau, bangun duk kena calak. Dia senyum lama, dia angguk tu. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata kat saya macam tu. First dia keluar yang tu. Tak tahu dari mana dia main. Dia seolah-olah simpan marah dekat hang, tapi tak tahu sebab apa. Kata marah? Saya tak pernah tahu benda-benda ni. Macam siapa dia nak marah saya kan? Sebab setahu saya benda ni dia ikut kawan saya. Itulah yang kawan saya ambil ukiran apa cerita. Entah. Biasalah iblis ni, jin ni, dia akan guna bagai cara pun untuk macam pecah belahkan kita untuk kona ni kena kat dia lah. Okay. Dah kali ustaz kata, hang nampak tak makcik tu? Okay, sebelah tu ada seorang makcik tengah berubat. Ada budak, ada orang makcik lah tengah berubat. Lepas tu dia kata lah, nampak makcik tu 2 orang kan? Makcik tu 2 orang. Okay. Ustaz tu panggil kawan baby. Ustaz baby, hang nampak tak makcik tu? Dia kata nampak. Berapa orang makcik tu? Seorang tu je lah. Bayangkan. Ustaz tu kata, seorang je makcik kat situ tau. Dia kata, hang nampak 2. Masa tu baby cering lah. Baby kata serius lah, macam dalam hati, ya Allah. Lepas tu baby kali tu memang ada lagi makcik tu. Dia kata yang tu tak apalah. Had ikut makcik tu. Kira makcik tu main berubat nak buang. Jadi benda tu pendamping dia. Tapi sebiji macam dia apa. Kami duk ingat kembang. Dua apa, dia teman kakak dia main berubat ke apa. Kan? Dia macam makcik yang 2 beradik dalam usia dalam 50-an, 60-an macam tu. End up dia kata tu, dia kata sebenarnya ini bukan apa-apalah kamu kena apa-apa ke tak. Tapi kalau kamu tu nampak ni, anggap sajalah mungkin ada sebab kamu nampak macam seolah-olah. Anggap sajalah kalau kamu bawa benda ni ke jalan yang elok-eloklah jadi dia. Macam tu lah, saya tak mau cerita lebih lanjut, nanti orang cakap saya macam-macam. So anggap je saya ni manusia biasa. Okay. So start pada tu lah journey saya bermula bila saya nampak benda pelik-pelik Tapi sampai sekarang tak boleh nak cerita pun sebenarnya pasal benda ni. Tapi saya dah ambil semangat untuk ready bercerita dengan apa. Makhluk yang saya katakan tadi tu sampai sekarang masih lagi kadang-kadang jumpa saya walaupun dalam mimpi. Selalunya kalau time dia nak mai jumpa kau, dia nak mai tegur dalam mimpi kau, saya ke mimpi yang sangat buruk lah. Memang saya bangun pun mimpi tu menceria lah.
Dan sampai sekarang tak tahu, dia seolah-olah marah dan tak tahu dia tu kenapa. Sampai sekarang saya masih lagi tak ada jawapan. Since daripada itulah bermulanya jenis saya mula duk nampak benda-benda ni. Permulaannya macam mana, bermulanya di situ. Dan bukan nak cakap setiap kali saya menceritakan kisah-kisah yang pernah jadi. Sebab apa saya cerita ni sebenarnya based on true story. So sebab tu saya tak heran sangat ada setengah orang kata, dia ni pergi mana orang nampak hantu. Bukan saya minta pun, saya cerita sepanjang pengalaman. Cuba apa fikir tengok. Dalam sehari, lebih daripada macam-macam benda boleh jadi kat kita dalam sehari. Dalam sehari, boleh putus cinta, putus tunang, boleh bercerai dalam sehari. Dalam sehari, hang boleh tadi hang cerai, hang accident dalam sehari. Hang putus cinta, hang bergaduh dengan kawan, hang kena buang dengan family dalam sehari. Logically. So, apatah lagi kalau orang-orang yang Allah bagi kat dia boleh nampak benda pelik-pelik sikit ni, yang ada pula peringkat level-level orang yang boleh nampak. So saya alang-alang tu nak cerita sekali lah. Dia ada orang yang dia boleh nampak all the way. Ada orang yang bila dia nak tengok baru dia nampak. Ada orang yang benda tu nak tunjuk baru dia boleh tunjuk. Ada orang yang pergi tempat tu ada benda baru dia boleh nampak. Ada orang yang memang dia boleh nampak, tapi kalau benda tu dia tak mau tunjuk pun kita takkan nampak. Faham tak benda tu? So kalau nak tanya pengalaman saya ni, pengalaman baby ni, hampa takkan habis cerita. Banyak cerita. Sebab tu saya buat slot Mata Malisa ni untuk gantikan semacam seram tu. Sebab saya tak buat dah kat sana. Untuk saya kongsi lagi saki baki cerita yang banyak-banyak jenis saya yang menarik untuk saya kongsikan dengan hampa. Yang memang khas untuk kita kongsi dekat YouTube ni. So saya mohon sangat, tolong like, share, subscribe. Bantu saya. Saya macam baby cuma nak kongsikan pengalaman ni. Mungkin kalau hampa tanya YouTubers lain, insyaAllah mereka mungkin ada yang editing, mereka semua. Saya cuma apa yang ada saja rezeki yang Allah bagi. Saya ada telefon, saya ada apa-apa prop ni, saya guna yang ni je lah. So saya nak, itulah kelainan saya dengan orang lain. Saya cerita santai. Even dalam YouTube saya tak perlukan perfect. Manusia tak pernah sempurna. Kita tak perlu cari kesempurnaan tu. Macam tu juga hampa yang duk sokong saya dengar cerita ni. Saya kongsi dekat Mata Malisa ni no private. Maksudnya saya nak cerita all the way sebab ini kisah tentang hidup saya. Wajib untuk hampa respect. Contoh, saya tak pernah lagi diajar untuk masuk rumah orang buat perangai, bil, dislike orang ke, komen maki orang ke. No. Kita tak tahu apa yang orang lalu. Ada orang yang sebenarnya dalam hati dia kita tak tahu apa. Hari-hari gelak dan ketawa. Time dia menangis, makhluk lain yang merasa. Ada orang terlampau ikut perasaan, terlampau ikut emosi, sampai punya kawan daripada lain dimensi. Ada orang bicara tentang dua dunia, tapi kadang-kadang buatkannya jadi bersenda. Apa yang boleh habaq kat sini, hormat alam Allah. Bukan kita saja penghuninya. Kita di dunia yang sama, di dimensi yang berbeza. Kalau hampa cerita hantu pun tak percaya. Memang hantu tu tak ada, tapi dia pun merupa jadi apa yang kita nak tengok. Tapi benda ni semua kita boleh panggil jadi jin yang merupa. Tapi entah, kadang-kadang saya sedih, manusia ni lebih teruk daripada perangai hantu sebenarnya. Kalau kata hari ni cerita ni belum lagi meremangkan anda, kita tunggu part 3 di mana saya nak ceritakan eksklusif tentang satu penampakan yang sampai sekarang menjadi tanda tanya untuk saya. Tapi dia punya nama, tapi tak pernah mengganggu. Banyak benda yang saya lalu pun sebenarnya. Sampai ke umur saya yang sekarang ni, daripada umur saya berapa tu sampai ke saya 30 ni, mustahil untuk tak ada cerita. So untuk part 3 kita akan sambung lagi kesinambungan Mata Malisa. Terima kasih hampa yang mana yang dengar cerita baby. Hari ni agak lama sikit. Keep on follow, like, share, subscribe. Tolong follow page Mata Malisa. Sebabnya page Facebook Mata Malisa tu kita akan ada live kisah seram.
kalau siapa ada Instagram boleh follow juga, nanti Bibi bagi detail kat bawah. And kalau ada TikTok juga kita akan try, sebab ramai cakap kat Bibi suruh live dekat TikTok, live dekat IG, live dekat Facebook. Tapi follow lah page Facebook Mata Malaysia tu kalau hampa nak tahu lebih rapat lagi tentang dunia Mata Malaysia ni. Siapa yang follow daripada Joki Timur, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bagi semangat. Bibi hanya mampu doakan hampa semua, semoga Allah balas jasa baik hampa. Kalau tanpa hampa, Bibi pun siapalah, kat siapalah Bibi nak cerita. So jangan lupa tahu, nanti follow IG, follow page Facebook, sebab untuk hampa tahu information yang lebih lanjut, hampa kena pergi situ dan doakan Bibi murah rezeki supaya dapat prop yang lebih baik untuk shoot lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.